الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai ini Tazkiratu Zawil Hijah, ke surat 5, perenggan bawah sekali. Dan firman-Nya lagi, fala tadribu lillahil amsal. Maksudnya, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Yakni jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu yang sebanding dan yang menyerupainya. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada ada yang sebanding dan menyerupai baginya. Maka bukanlah zatnya itu menyerupai zat-zat yang lain, dan tiadalah sifat-sifatnya itu menyerupai sifat-sifat yang lain. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia, menjadikan kita dan mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala beri kita Islam. Sejak lahir lagi kita dihukum Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kebolehan untuk taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Dengan dimudahkan segala urusan itu, dengan dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, negara Islam. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri pula dalam keadaan begitu kepada kita ni haloba, ingin, hendak bersungguh-sungguh pula untuk belajar dan memahami dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang berkaitan macam mana nak memahami pelajaran agama ni, sama ada perjalanan Islamnya, perjalanan imannya, perjalanan ihsannya. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita pertemuan, berjumpa dengan guru-guru yang boleh dan bersungguh-sungguh mengajar kita untuk mengenal Allah Ta'ala, boleh membawa dan mendorong kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan bagi ini boleh hadir solat subuh berjemaah, dan diberi pula lapangan masa berada dalam masjid ni untuk duduk dalam satu majlis ilmu, menyambung bacaan kitab daripada kitab Tazkiratu Zawil Hijah ni. Alhamdulillah. Dan syukur kita dapat kesempatan pada pagi ini setelah kita ada penjarakan yang begitu panjang dengan kuliah yang lepas, dengan peristiwa
yang masih belum selesai ini, dan kita pun masih dalam ada perintah kawalan pergerakan. Ingat saya yang akhir itu bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 bulan. Kalau nasi tak makan 6 bulan tuan-tuan, pening. 3 hari pun tak makan, lembek. Kalau ilmu 6 bulan tak masuk, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, dan mudah-mudahan dicepatkan pada kita, disegerakan kita angkat bala bencana. Dan bala bencana ni ada dua, ada bencana zahir, juga ada bala bencana batin. Benda zahir, bala bencana zahir ni mesti dia faham kita, bencana zahir. Dan ada bala bencana batin, yang ni yang kita tak faham. Kadang kita rasa kita dah selamat, dan kita ni ada sikit je lagi bala bencana yang ada kat kita. Sedangkan ada bab batin yang kita tak faham pun, kita ni duduk dalam bencana. Na'udzubillah. Bab batin ni memang pelajaran dia besar, tuan sekalian. Apatah lagi nak faham apakah dia bencana batin ni. Besar sekali bencana batin, jahil. Jahil besar sekali. Bab batin ni ialah jahil dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Macam mana besar sekali jahil batin dengan Allah Ta'ala. Tak hadir, tak hidup hati dengan Allah Ta'ala. Sedangkan itulah fardu rukun syahadah yang paling besar. Setelah mudut kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib belajar, tuntut ilmu macam mana Allah yang kita tak nampak dengan mata ni supaya hadir dalam ingatan, supaya jatuh hati ke Allah Ta'ala. Rasulullah yang kita tak nampak dengan mata ni, macam mana boleh hadir Rasulullah di hati, boleh jatuh cinta pada Rasulullah. Itu adalah ilmu batin, bab batin yang perlu dihidupkan, dan paling besar sekali ilmu kita kena mengaji dan belajar ilmu tu lah. Malang sungguh kita kalau hidup ni batin tak hidup ke Allah Ta'ala, tak hidup kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau saya ngaji dulu ada guru sebut, malang sungguh hidup kita ni kalau batin kita tak pernah hidup ada perasaan pada mak bapak ini. Maksudnya masalah batin kita ni tak pernah hidup untuk ada ingat kepada guru-guru kita. Dan guru tu bukan guru matematik, bukan guru geografi, bukan guru sejarah. Guru yang mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada perasaan, tak tahulah apa jenis manusia kita ni. Apatah lagi macam ni, kita memang tak ada perasaan dengan guru, pasal kita pun tak pernah berguru dengan siapa yang mengajar kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Padan lah kan? Kita ni kadang-kadang kenang dengan guru siapa. Guru ni lah ajar aku memasak, dengan sebab memasak ni aku jadi jutawan kan, jadi tukang masak barrel. Satu kita ingat guru ni siapa, dengan sebab ni aku kaya. Ingat guru yang ajar wiring dulu, pasal sekarang ni aku cik makan pun dengan wiring, dengan sebab tu aku boleh survive hidup lah ni. Itulah tok guru yang kita ingat kan. Orang yang memang kita rasa ada pergantungan harapan, dan kita rasa daripada dia lah datang sumber pendapatan, dengan itu ada kehidupan. Orang macam ni memang kita ingat dan segar dalam fikiran kita. Tapi orang yang tak pernah kita kenal, dengan kenal sekenal-kenal dia, bahkan orang ni lah sebenarnya paling berjasa pada kita. Hanilah makhluk yang kalau tanpa mereka kita takkan ada atas muka bumi ni. Kita tak pernah rasa pun, rasa berjasa dan rasa terima kasih, rasa penghargaan, apa pengorbanan yang dah dibuat ke kita. Sedangkan untuk kita kenal mereka ni fardu. Terdekat sekali mak ayah kita lah.
walaupun dia tak bagi ilmu untuk kita boleh berdikari cari makan, tapi tanpa mereka takkan lahir kita di alam imkan ni. Tak lahir, tak dibesarkan dia, tak menyusu dia, mak kita tak menyusu kita, bapak kita tak bagi nafkah kita, mati kita. Walaupun dia tak pernah ajar ilmu macam mana kita nak cari makan. Orang yang bagi kita cari makan, ajar kita ilmu cari makan, itu kadang kita kenal mak ayah kita, kalah mak ayah kita dengan orang yang ajar kita cari makan. Itu mak ayah. Itu juga kita nak banding mak ayah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad besar lagi, walaupun bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahirkan kita. Pasal apa besar lagi Nabi Muhammad ni? Itu yang kena belajar ilmu batin ni, barulah kita akan faham dan jatuh kasih kita pada Rasulullah lebih kasih kita daripada mak ayah kita. Bahkan lebih kasih kita daripada diri kita sendiri. Ilmu tu mesti ada. Kalau tak ada ilmu tu, tak mau kita nak berselawat atas Nabi. Pasal nak selawat buat apa? Kita tak ada apa-apa perasaan kat dia, nak rasa kehebatan, kebesaran dia, kemuliaan dia. Pasal tak ada apa-apa ta'aluk hati dengan Nabi, tak ada apa-apa pun. Apatah lagi Nabi itu Nabi Muhammad SAW, tak ada apa-apa pun. Macam Nabi Muhammad utusan Tuhan, sudahlah. Sedangkan mak ayah kita tak ada mereka, kita tak lahir. Nabi Muhammad ni tak ada dia, tak ada alam ni tau. Pasal sebab wujud alamin ni Nabi Muhammad SAW. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tak kerana dia Allah Ta'ala tak jadikan alam ni. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Satu, kalau kita faham kedudukan Rasulullah ni, dia bukan lahir yang kita, tapi sebab dia, langit, bumi dan semua makhluk ni tercipta. Jadi besar lagi dia daripada mak ayah kita. Hatta Rasulullah tu sendiri, nisbah jasad dia satu hal, istilahnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya nisbah ruh dia, kalau nak gunakan bahasa ruh kan. Mak ayah dia lahirkan jasad dia, tapi nak boleh ada mak ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faham sikit masalah akidah tu. Kena ngaji faham elok-elok tu. Belajar bab tu, ada guru yang tunjuk ajar kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, baru kita akan jatuh hati kat Rasulullah. Yang ni pun kalau kita tak pernah belajar, dan memang tak pernah berguru pun belajar bab-bab macam ni, dia tak ada perasaan kita tu, yang tak ada selawat atas Nabi melainkan dalam sembahyang aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada assalamu alayka ayuhan nabi. Pasal ada rukun dalam rukun solat, pasal dah hafal daripada kecil, pasal tu baca. Saja-saja nak baca tak baca dah. Macam mana luar sembahyang, ada saja-saja nak berselawat, ada. Susah kita tak? Memang kita pun tak ada pun ambil amalan-amalan untuk berselawat ni satu hal. Bahkan nak beramal macam mana, amal apa, tak ada penorong kita nak beramal. Apatah lagi kita tak pernah belajar bab iman yang Rasulullah kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Belum ada iman seorang kamu sehingga aku ni adalah orang yang paling dia kasihi. Hatta ada riwayat hadis sebut min nafsihi, min nafsika, macam-macam riwayat sebut tu, sehingga lebih kasih daripada diri dia sendiri, daripada diri engkau. Ada sahabat Rasulullah kata, sehingga aku ni lebih engkau kasih daripada diri engkau sendiri. Ada hadis sebut hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Aku ni lebih kasih daripada bapa dia, daripada anak dia, daripada manusia sekaliannya. Macam mana nak boleh lebih kita kasih cinta pada Rasulullah lebih daripada kasih diri kita sendiri,
lebih daripada kasih pada mak ayah kita, daripada anak kita, lebih daripada segala-gala makhluk ni, Rasulullah lah yang paling kita kasih. Kalau tak ada akidah kita, makhluk ni datang daripada Nabi SAW menjadi penyebabnya. Dia lah sabab ainil wujud. Itu istilah ulama kita. Rasulullah ni dia sababu ainil wujud. Dia dah sabab sekalian benda ada yang ada ni. Takkan boleh ada semua makhluk ni melainkan Rasulullah lah penyebabnya. Ruh dia, tu ada istilah ataupun nur dia. Dengan sebab Allah Ta'ala nak jadikan dan nak zahirkan jasad Nabi Muhammad SAW ni, maka dengan sebab itulah Allah Ta'ala jadikan alam semua ni. Itu istilah nur Muhammad, ruh Muhammad SAW. Besar dia daripada mak ayah kita. Baru kita nak faham dah ada akidah dengan dia, besar kedudukan Rasulullah berbanding dengan mak ayah kita. Kalau mak ayah kita pun ada tanggungjawab besar kita kena beri, Rasulullah lagi besar untuk kita beri. Dan kaedah kita nak beri pada Rasulullah ni, kita beriman dengan dia Rasulullah tu satu hal. Dan mesti ada kasih tu. Antara kasih tu macam mana? Lebih kita doa pada Rasulullah daripada doa kita sendiri. Kasih pada mak ayah kita ni, lebih kita doa pada mak ayah kita lebih daripada doa kepada diri kita sendiri. Macam mana nak lebih doa pada mak ayah kita? Ingat dia, Allah maghfirli Rabbi firli wali walidayya, ampunkanlah mak ayah aku, ya Allah, mereka ni belah ihsan sangat ke aku ni. Kalau mereka tak bela aku, tak adalah aku ni, ampunkanlah ni. Kita tak ada pun perasaan nak berdoa pada itu mak ayah kita lah. Kita duk doa kita apa? Dengar saya sebut. Tuan-tuan saya tak tahu kan. Kata-kata kita doa ni mak ayah pun tak apa ingat, Rasulullah pun tak apa nak ingat. Kita doa apa? Ya Allah, bagilah aku rezeki yang luas. Bagilah aku umur yang panjang. Bagilah aku kereta-kereta yang besar. Bagi rumah-rumah yang lagi elok lagi. Bagilah aku pendapatan yang paling baik. Ni dah jadi gaji dah 5 angka, bagilah aku 6 angka pula, bagilah jadi jutawan. Banyak kita doa tu. Jadi kalau aku dapat rezeki yang banyak, kalau ada yang ada di langit bawa turun, yang ada duk jauh bawa dekat. Kita dah doa apa? Tak percaya, tak dengar lah macam doa apa. Tu minta tu lah, ya Allah bagilah aku ni isteri meninggal katanya, dapatkanlah aku bini baru, dapatkanlah aku anak seorang lagi. Kita dah doa minta tu je lah. Nak doa mak ayah kita. Nak doa untuk Rasulullah. Ada. Doa Rasulullah ni macam mana? Bagi minta Allah Ta'ala bagi selawat salam kat dia. Bagikan kesejahteraan, bagi rahmat sentiasa. Allah Ta'ala apa perintah dengan kita banyak kan. Selawat dan salam antara Rasulullah ni. Disuruh kita doa untuk kasih pada mak ayah kita ni. Macam mana kasih pada, macam mana mereka kasih pada kita masa kecil tu kan. Macam tu minta supaya belah ihsan Allah Ta'ala beri pada mak ayah kita ni. Sepatutnya perasaan dengan mak ayah ni lah lebih mendalam daripada perasaan kita untuk rasa kita sendiri. Pasal kita takkan boleh ada melainkan sabab datang wujud kita atas muka bumi ni melainkan dengan mak ayah kita ni. Dengar ayat. Yang ni pun tuan-tuan tak pernah kita berguru khas, kita tak ada perasaan kita dengan mak ayah kita. Dengar saya sebut. Kok saya punya perkataan ni kasar sikit ke? Kok saya ni, saya yang tak dapat pendidikan macam ni ke? Ke tuan-tuan semua dapat pendidikan cantik punya, doa akidah kat mak ayah bagus, doa dengan mak ayah bagus, doa selawat dan salam kat Rasulullah bagus. Masya Allah, saya je rupanya yang pay out dalam bab pendidikan. Tuan-tuan ni semua cemerlang. Semua dapat anak-anak didikan daripada para nabi-nabi dan rasul-rasul. Mujurlah tuan-tuan dapat. Malangnya saya, doalah banyak untuk saya. Saya tak dapat tu. Saya cakap ni untuk insan yang kerdil macam saya ni lah kan. Bila mengaji beradab guru betul, dia tunjuk kita satu apa sepatutnya. Allah barulah nak terhegeh-hegeh berselawat ke Nabi, barulah terhegeh-hegeh nak doa untuk mak ayah kita. Lepas tu kat Rasulullah dah selesai ke? Belum lagi. Besar lagi pada Rasulullah. Apa dia? Allah besar lagi. Tak ada Allah. Mana boleh ada Rasulullah kalau Allah Ta'ala tak bagi ada Rasulullah?
ranking kita punya bab mengenal bab Tuhan ni mesti betul. Bab kita nak mengenal, belajar dalam bab agama ni, bagi faham agama tu apa, macam mana yang Nabi Rasul ajar, pewaris Nabi Rasul ajar ni, mesti ada peraturan yang betul. Tak betul peraturan ni, tak betul cara hidup kita, lifestyle kita tu tak betul. Apa kehalobaan, apa kita minat, apa kita punya tujuan, apa kita punya hasil yang kita nak dapatkan, apa kita punya celik-celik mata ni, apa kita punya hala tujuan, apa kita punya maksud kehidupan, tak akan betul ni. Pasal apa? Tak pernah belajar, tak pernah faham, tak pernah kenal. Macam prinsip saya sebut ni, tak pernah kenal. Celik mata, nak ingat apa dulu? Allah, Rasul, mak ayah, makan minum, nak ingat apa dulu? Kerja. Kerja dulu, bangun pun pasal lagi kerja. Kalau hari ni cuti, tak bangun pasal apa? Pasal tak ada kerja. Satu, tak bangun. Bangun tu pasal Allah dulu. Bangun tu ingat Allah dulu. Allah yang bagi hidup aku, dia alhamdulillah ya ni. Nampak aja air ni, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Dijadikan air ni suci, mencucikan. Muncullah buka-buka paip, air mutlak tu. Air suci mencucikan. Taklah keluar air Milo, keluar air sirap. Boleh pula pergi buang air. Oh, dia yang bagi kita kelegaan. Dia yang azhabani al-azha wa afani. Bab ketuhanan dulu. Sebelum nak semayang, apa tak semayang tu. Semayang tu sebelum kenal, sebelum nak beradab Allah Ta'ala dalam semayang, kau mesti beradab di luar semayang dulu. Mesti belajar macam mana nak kenal Allah Ta'ala di luar semayang dulu. Barulah semayang tu, baru faham macam mana nak beradab dengan Allah Ta'ala. Istilahnya, istilah dia beradab lah, tak tawajuh dengan Allah Ta'ala khas dalam ibadat semayang. Kalau luar semayang pun tak tahu macam mana nak beradab dengan Allah Ta'ala. Istilah beradab tu nak ada hadir hati, nak ada perasaan, nak ada feeling dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, tak ada kontak dengan Allah Ta'ala di luar semayang, macam mana nak ada kontak dengan Allah Ta'ala dalam semayang? Macam mana kaifiat dia tu, macam mana tata cara dia tu. Yang tu dulu. Pula tu kita boleh pula diajar macam ni cara masuk tandas, macam ni masuk tandas, macam ni bangun doa, bangun daripada tidur, macam ni, macam ni, macam ni, nak ambil wuduk macam ni, nak semayang macam ni. Diajar kita hubungan mengenal dengan Allah Ta'ala macam ni. Siapa yang tunjuk ajar kita? Yang ajar ni tiada lain melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang ajar. Baru banyak selawat. Ya, semua ni buat apa? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk tandas macam ni, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar tandas macam ni, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa bangun tidur macam ni, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang macam ni, buat sembahyang macam ni, macam kaifiat macam ni, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ada perasaan kat Nabi. Dan kita ni boleh pula dapat ajaran Nabi ni dengan kita wujud atas muka bumi ni. Macam mana sebab boleh kita ada ni? Mak bapak kita yang lahir, ya Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku ni intisan kerdil ya Allah, banyak aku zalimkan diri aku. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Tak pernah kita belajar kaifiat bagaimana lifestyle mengikut kaedah yang diajar oleh Nabi-Nabi Rasul, pewaris Nabi Rasul, tutup guru para ulama kita. Tak dapat kita cara hidup beragama ni. Kita ada agama, nama dalam IC ada Islam, tapi lifestyle Islam tu lah tak ada. Pakaian ada, pakaian tutup aurat ada, tapi hati tak ada. Hati tak ada. Kita belajar agama ni besar sekali. Lifestyle kita dalam bab agama ni hati tu. Daripada hati itulah kita berzahirkan tu. Pasal apa tutup aurat? Ittiba'an lin Nabi sallallahu. Pasal apa pakai jubah macam ni, pakai serban macam ni, pakai kopiah macam ni? Ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berjalan lagi masjid. Siapa yang boleh bagi kederat ni? Allah Ta'ala yang bagi. Boleh berjalan sendiri. La haula wala quwata illa billah. Abra'u min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika ya Allah. Aku lepas diri daripada keupayaan aku, kederat aku untuk aku boleh pergi masjid ni, melainkan apa yang ada ni semua datang daripada limpah kurnia dan anugerah Engkau beri daya upaya ke aku ya Allah.
Kalau boleh kena main masjid juga. Ada orang usung kita atas kursi roda. Ya Allah, ada orang bawa aku atas kursi roda. Semua dengan bantuan inayah engkau. Ada anak aku, ada suami aku, ada isteri aku, bawa aku pergi masjid. Alhamdulillah, ke Allah Ta'ala dulu. Ke Allah Ta'ala dulu, Rasulullah dulu, itiba'an Nabi, mak ayah kita dulu, lepas tu isteri aku. Terima kasih Ling, tolong tolak kereta. Kita ada apa? Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Ni ajaran Tok Guru kita, tuan-tuan. Lifestyle hidup kita ni, Allah apa dia? Nombor wahid. Oh, Arab dah. Allah apa? The first kita punya nak boleh realize kita dalam kehidupan Allah Ta'ala dulu. Besar sekali precaution kita ke Allah Ta'ala dulu. Lepas tu bersama dengan Allah Ta'ala mana boleh berpisah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bersama dengan tu mana boleh kita lupakan mak ayah kita, punca kita hidup di atas alam. Kita ni apa? Alah, insan yang boleh ada di sini di atas limpah kurnia, di atas anugerah Allah melalui Nabi Muhammad, melalui mak ayah kita, dan kita boleh kenal Tuhan ni pun pasal apa? Melalui guru kita yang ajar kita hak ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mujurnya jumpa Tok Guru kita boleh ajar kita mengenal Allah Ta'ala macam ni. Kalau tidak, bodoh kita dalam bab ketuhanan. Tak kenal kita, jadi macam haiwan, jadi macam orang kafir, tak kenal Tuhan, tak kenal siapa Allah Ta'ala. Kalau kata Islam pun, Islam baka dan keturunan je, boleh sembahyang, jasad semua boleh taat, tapi hati tak faham siapa Allah Ta'ala. Mujurlah jumpa Tok Guru, ada hubungan pula dengan guru. Ya Allah, ampunkanlah guru aku, semua guru aku, tutup guru kita, para awliya, para anbiya, para tabi'in, para sahabat. Kita rasa walaupun kita ni tak lalu keturunan melalui dia, tapi ajaran Rasulullah tu melalui mereka. Kita akan sanjung mereka ni. Mujurlah dapat imam, ulama-ulama ajar akidah, mujurlah dapat ulama-ulama yang ajar fiqah, mujurlah dapat ulama-ulama ajar tasawuf kat kita, mujurlah ada ulama kumpulkan Quran sampai kita boleh dapat boleh baca Quran. Ada guru-guru kita pula ajar Quran, boleh pula baca kalam Tuhan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Satu-satu tertib tu lifestyle kita tu. Kalau tidak kita hidup, mana ada lifestyle macam tu? Tuan-tuan tu kata saya tak tahu. Saya sebut ni nisbah saya. Terlalu kerdil kita, tuan-tuan. Perlu banyak lagi pengajian, pembelajaran supaya kita kenal sungguh-sungguh macam mana cara hidup dalam agama yang sepatutnya kita kena lalui. Kalau tidak, kita tak kenal agama ni. Tak kenal kita agama ni. Kita memang ada agama atas nama agama Islam, tak kenal kita macam mana lifestyle Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, fahamkan kita berjalan agama ni, dan hidup cara hidup beragama ni dalam hati sanubari kita. Bukan hanya sekadar sebut di mulut, tetapi betul-betul nak rasa di hati tu. Dan rasa di hati inilah, yang inilah istilahnya tasdik, yakin, bahkan tasdik besar kita pada Allah, pada Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Yang tu besar ni. Dan kita hidup macam ni pasal apa? Pasal kita duduk ni mentara je nak mati. Dalam keadaan beriman macam ni, mati iman. Waktu tak selesai lagi alam barzakh pula. Kita buat semua ni pasal inilah bekal kita. Inilah bekal, tak mana ini bekal tu. Batin kita dengan Allah Ta'ala tu. Itulah bekal besar sekali. Nak sedekah tu banyak mana duit kita. Nak semayang, bukan boleh semayang 24 jam. Nak pergi haji umrah tak boleh masuk lagi. Umrah tak boleh buat lagi kita ni. Nak sedekah, duit berapa ada, bagi 1 juta, mana ada 1 juta, 10,000 tak ada simpan. Tak ada gaji betul-betul bulan, tak cukup makan. Mana nak wakaf banyak-banyak, mana ada. Nak infak-infak, mana ada banyak-banyak. Jadi yang boleh ibadat kita yang memang bekal 24 jam boleh buat bekal mana? Imanlah. Yakin tu. Itulah amal kita. Banyak-banyak. Zikir ke Allah Ta'ala, selawat atas Nabi. Doa. Lepas tu apa? Merasai kehambaan diri. Itulah ibadah kita.
Itulah liya'budun. Itulah konsep mengabdi diri ke Allah Ta'ala tu. Menzahirkan gambar diri. Aku ni hamba, ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu. Aku sentiasa berpegang dengan janji aku untuk kau ni ilah, Muhammad ni Rasulullah, mastata'tu, selama daya upaya aku. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui Allah, nikmat kau atas aku banyaknya tak terhingga. Nak hitung tak terhitung aku. Nikmat mata pun tak terhitung, nikmat telinga tak terhitung, nikmat bernafas tak terhitung, nikmat jantung tak terhitung. La ilaha illa anta. Yang tu yang ada dalam Sayyidul Istighfar tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Aku mengaku dengan dosa-dosa aku. Apa dosa kita? Kau ada mencuri, kau ada zina, kau ada main judi, kau ada sport toto, kau ada dah macai. Apa dosa kita? Dosa kita dosa lalai dengan Allah Ta'ala tu. Dosa kita tu tak kenal Allah Ta'ala tu. Itulah dosa besar sekali. Ada istilah ulama itulah kufur dengan Allah Ta'ala. Tak sedar kita dengan Allah Ta'ala, tak membesarkan Allah Ta'ala, tak ta'zimkan Allah Ta'ala. Tak ada cinta dan kasih pada Rasulullah. Dengan sebab tu alam ni semua ada. Kita seronok dengan matahari, seronok dengan rumah, seronok dengan kereta. Tak seronok dengan Rasulullah. Tak pelik tu kita. Buta ke apa kita ni? Seronok dengan duit, seronok dengan kita, seronok dengan kita sihat. Tak seronok dengan Rasulullah. Apa benda kita ni? Allah Ta'ala tak jadikan matahari dan bulan kalau tak kerana Nabi Muhammad SAW. Tak boleh kita tengok matahari bulan kalau tak melalui mak ayah kita. Apa benda kita ni? Apa style kita hidup ni? Apa cara kita hidup ni? Lifestyle siapa? Siapa tunjuk ajar kita mengenal siapa sepatutnya kita kena jatuh cinta ni? Apa kita ni? Itu kod bahasanya. Apa kita ni? Jadi kita hidup ikut hawa nafsu kita. Ikut aku lah, style aku lah. Jadi ilah kita pun nafsu, ikutan kita pun nafsu, dan jatuh hati kita pun pada apa yang boleh memuaskan kita punya nafsu. Mudah-mudahan kata orang Ta'ala pelihara kita daripada syaitan, daripada nafsu, daripada orang-orang yang boleh menyebabkan kita terpaling daripada lifestyle ikut cara agama, cara hidup macam mana yang diajar, ditunjuk ajar oleh tutup guru kita. Baik, itu saja mukadimah ajalah. Baik, pasal kita nak belajar ni khas berakidah ni, khas nak faham ke Allah Ta'ala. Pasal ke Allah Ta'ala pun faham mesti betul. Walaupun kita punya akidah ke Allah Ta'ala ni Allah ilah, dia yang cipta aku, dia jadikan aku, hidup aku ni takkan boleh ada, aku takkan ada melainkan dia lah pencipta. Ke Allah Ta'ala, Allah mesti i'tiqad Allah ila Allah. Jangan memakhlukkan Allah Ta'ala, jangan mentuhankan makhluk kan. Sampai kalau tak ada duit ni tak ada aku, tak ada makanan ni tak hidup aku, tak ada ubat ni tak tahulah apa jadi kat aku. Ni salah, dah mentuhankan makhluk ni. Yang bagi hidup kita Allah. Yang tu sebab bukanlah maksudnya pula buang duit, buang ubat, campak dalam parit terus makan ubat, bukan macam tu, bukan macam tu. Tapi berapa ramai manusia tak kenal Allah Ta'ala, duk bergantung hati dan dah berasa dia boleh hidup tak mati pasal ubat, pasal makan, pasal minum. Muncullah PKP dah longgar sikit, boleh cari rezeki. Boleh cari rezeki, dia faham dia boleh hidup tu pasal rezeki tu. Padahal yang bagi hidup tu Allah tu. Rezeki tu sebab. Hati mesti ke Allah Ta'ala. Rezeki tu sebab cari rezeki, cari-cari duit, dapat pula bantuan. Seronok dengan orang bagi bantuan, tapi tak seronok dengan Tuhan yang berikan segala kejadian. Pening kita ni. Maksudnya kita tak kenal asal usul kita. Kita tak kenal kita asal usul daripada mana, macam mana kita datang, daripada siapa, melalui mak ayah kita lahirkan kita datang ni melalui penciptaan Nabi Muhammad. Kita datang ni melalui Allah yang pencipta segala-gala. Tak kenal kita dengan Allah Ta'ala kan? Tak kenal. Nampak aja kenal. Tambah kalau minta explanation satu-satu lah, terburai kita, akidah kita, hancur kita, bahkan zero pengetahuan kita kan? Betul, mudah-mudahan sedikit penjelasan macam ni mencerahkan kita dan memahamkan kita, mengenal dengan kita siapa Allah Ta'ala ni.
supaya hidup hati kita ke dia. Jadi asal nak bercara dengan kitab kita nak bercara ni, mesti kita kenal Allah Ta'ala dengan fahaman yang betul, supaya hati kita ni letakkan Allah Ta'ala ni. Memang dengan bahasa lain para ulama tutur kita sebut apa? Mustahil Allah Ta'ala ni lupa. Ayat tu. Kalau kita belaham betul-betul bab ketuhanan ni, mustahil Allah Ta'ala ni lupa. Kita kalau tak belajar betul-betul bab ketuhanan ni, macam mustahil aja nak ingat Allah Ta'ala. Tuan-tuan saya tak tahulah, kalau tuan-tuan dah jadi wali tak apa kan? Macam mustahil aja Allah Ta'ala nak boleh zikir 24 jam. Ingat kita apa? Zikir je, tak ada kerja lain ke? Itu kepala otak kita, itu nafsu kita, itu bodoh kita, macam tu lah. Kalau orang yang memang faham dengan Allah Ta'ala ni, dia akan kata mustahil boleh lupa Allah Ta'ala. Ada kita pun Allah Ta'ala bagi dia, macam mana boleh lupa ke Allah Ta'ala? Ayat tu simple lah tu, tapi dalam tu kalau orang memang cakap daripada hati sanubari dia, Masya Allah, senang je dia kenal Allah Ta'ala ya. Kita ni tak zikir, tak ingat-ingat, tak faham Allah Ta'ala. Tak faham lagi lah tu kita ke Allah Ta'ala. Tak kenal lagi lah kita tu ke Allah Ta'ala. Tak ada perasaan lagi lah kita ke Allah Ta'ala. Tak ada perasaan lagi. Pasal hati tu belum ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Pasal tu tak jatuh hati ke Allah Ta'ala. Orang yang kenal Allah Ta'ala ni, kata dia, macam mana Allah Ta'ala boleh kita lupa? Kita hidup ni pun ada dia. Kita bernafas ni pun dia yang bagi. Ada jantung boleh bergerak ni, dia yang bagi bergerak jantung. Tak ada siapa makhluk yang boleh nak tolong kita punya jantung ni boleh bergerak. Boleh masuk bernafas ni, dia yang bagi kita bernafas. Tak ada apa-apa unsur lain daripada Allah Ta'ala yang boleh bagi kita bernafas. Mana ada? Dia cari nak. Yang ni tutup guru ajar kita tak? Satu. Tu yang ada ingatan kita pada guru kita, mak ayah kita, Rasulullah khasnya tauhid dengan Allah Ta'ala. Jadi mesti tauhid Allah Ta'ala ni murni sungguh. Dan kena letakkan Allah Ta'ala kedudukan dia sebagai ilah. Selain pada Allah Ta'ala ni makhluk. Hatta Rasulullah pun masih makhluk. Mak ayah kita makhluk, guru pun makhluk, kita pun makhluk. Duit, kenderaan, tempat tinggal, rumah kita, pendapatan kita, majikan kita, ni semua makhluk. Letak tempat makhluk lagi betul. Jangan besarkan makhluk ni lebih daripada mana makhluk yang sepatutnya kita beri kebesaran dan keagungan dalam hati sanubari kita. Ada orang yang besarkan duit sampai lupa mak bapak. Tak ada langsung doa untuk mak bapak. Bahkan doa, ya Allah bagi aku untung berniaga. Tak ada langsung doa untuk mak bapak. Ada orang makhluk ni pada dia pangkat. Tak ada langsung untuk selawat. Tak ada langsung masa untuk selawat. Macam-macam hal kita. Satu, mesti murni sungguh pahaman kita dengan Allah Ta'ala ni. Itu antara sebab pertama, mesti letakkan Allah Ta'ala. Asal pokok saya nak sebut, Allah ialah Allah. Selain pada Allah Ta'ala ni semua makhluk. Hatta Nabi Muhammad pun masih makhluk. Tu nak banding Allah Ta'ala dengan Muhammad ni, tak ada banding. Ni ayat kita nak sambung. Tak ada banding Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Pasal apa? Nabi Muhammad makhluk dia. Kalau dengan Nabi Muhammad pun tak ada banding, nak banding Nabi Muhammad dengan mak ayah kita, nak banding mak ayah kita dengan kita, nak banding kita dengan guru kita, nak banding kita dengan matahari pun kita tak ada apa dah kan. Matahari ada sebab dia, ada kehidupan. Adakah kita sebab wujud kita ni makhluk dalam dunia ni semua hidup? Siapa kita? Apa peranan kita sangat? Matahari tak ada, gelap ada. Kita ada, alam ni cerah macam tu. Ada pasal satu, kedudukan kita jauh sangat dengan matahari, besar lagi jasa matahari. Apa jasa kita? Apa yang menyebabkan mulia sangat kita ni? Tak ada kemuliaan kita tu, melainkan mulia kita menzahirkan hamba, menzahirkan keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat nikmat semua perjalanan hidup, lifestyle yang betul macam ni pasal tunjuk ajar Nabi SAW. Saya ulang balik ayat tu. Untuk boleh lahir ke dunia ni pasal mak ayah kita, dibesarkan kita. Lepas tu boleh kenal ilmu macam ni pasal guru kita. Inilah orang makhluk yang berjasa kat keliling kita.
sabit bagi makan, sabit bagi bantuan, sabit boleh menafas, sabit bagi apa, bagi kita, ambil kita sebagai kuliah ni adalah majikan. Tu kecil sangat nak banding dengan siapa dalam sedarai, dalam ranking untuk kita dalam agama Islam ni. Kita ada diajar macam mana kaifiat beragama. Jadi Allah ni dengan masih Allah ni tak ada bandingan langsung. Tu firman Allah Ta'ala, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Tak ada apa boleh banding dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Kita dahaga, kita minum air, dapat air lega tak? Tak ada banding air dengan Allah Ta'ala. Allah yang buat air. Macam mana kita boleh lupa Allah Ta'ala ketika minum air? Itu je ayat dia. Kita nak balik dengan nak muhasabah diri, tauhid, mengenal ilahi ni. Inilah cara dia. Kita dapat makan nasi. Makan nasi, sedap lah tu nasi ni. Masak makan sedap. Tak ada banding makanan dengan Allah Ta'ala. Makan pun jadi tai. Yang menyebabkan ada makanan tu Allah Ta'ala. Boleh makanan tu dapatkan kita Allah Ta'ala. Boleh kita rasa sedap tu, lidah tu rasa sedap tu Allah Ta'ala. Boleh pula pergi jumpa ada orang pula tukang masak, bagi jamu kat kita makan Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala kita boleh lupa kat situ? Ni, fala tadribu, tak ada banding langsung Allah Ta'ala ni. Tapi bila kita punya pengetahuan kita dengan Allah Ta'ala ni tak sempurna, bila tengok makhluk, lupa kita siapa yang mencipta makhluk ni. Habis, tenggelam. Apa istilahnya? Tergolap. Tergolap kita. Tergolap, faham? Tergolap. Tak faham tergolap. Jangan saya buat misalnya, mak ayah kita bela kita daripada kecil, habis-habis kita menikah, tergolap lagi, mak lupa mak ayah pasal tak ingat bini. Sampai apa-apa pun bini, mak tak peduli lah. Kalau mula-mula jumpa bini, ikutlah akan kemaruk pasal mula-mula dapat bini. Tapi takkan lepas itu lupa mak bapak kot. Takkan tak pergi ziarah mak ayah kot. Takkan tak ada doa dengan mak ayah kot. Pasal apa? Bini aku bagi aku makan, menjaga-jaga minum. Boleh dapat dulu yang tak pernah dapat dengan bini ni dapat. Mak ayah kita takkan lupa langsung. Dulu kita duk menyusu kan dia. Kalau dia tak bela kita, tak ada kita ni, takkan kita lupa langsung dengan mak ayah kita. Untuk dia kata takkan terkolap kita dengan bini dengan sebab baru ambil nikmat 2-3 hari, baru nikmat 2-3 tahun, baru ambil nikmat 2-30 tahun mak ayah kita tu. Bela kita daripada kecil dengan 8 tahun. Macam mana boleh terkolap kita dengan mak ayah kita? Tadi saya sebut ni ilmu berfikir nak kata tak ada banding kan. Siapa yang diajar dalam syariat, dalam ajaran agama ni dengan sepatutnya kita nak letakkan ranking besar sekali dalam kehidupan kita. Siapa yang nak jadi azam, akbar dalam kehidupan? Siapa paling agung, siapa paling besar dalam kehidupan? Itu paling besar Allah, memang tak ada banding. Makhluk boleh banding lagi, tapi makhluk ni semua rumusan pun hatta tu yang sebut, tapi bahasa dia buruk sikit lah. Nabi Muhammad pun masih makhluk. Jangan sampai Nabi Muhammad ni jadi Tuhan. Tak boleh. Kalau Nabi Muhammad pun tak boleh jadi Tuhan, takkan duit kita lebih besar kan daripada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad dengan duit jauh beza. Duit dengan Nabi Muhammad tu kata duit dengan matahari jauh besar matahari dengan duit. Tapi jatuh hati kita kat duit besar lagi daripada matahari. Tak kena. Yang tu pun tak kena lah. Tu jatuh hati dengan matahari, pergi sembah matahari. Tak kena. Bodoh lah tu. Matahari makhluk. Satu letakkan makhluk tempat makhluk. Tu istilah ulama kita lah. Tu dia kata ar-rabbu rabbun wa in taraqqa. Silap bahasa. Al-abdu abdun tu wa in taraqqa. Hamba makhluk, tetap makhluk, hebat je dia buat makhluk. Walaupun jasa besar mana makhluk, walaupun manfaat besar mana, setinggi mana makhluk sekalipun masih makhluk. Macam mana pun kena letakkan makhluk pada kedudukan makhluk, mengikut ajaran syarak yang siapa makhluk yang kita kena letakkan kedudukan dalam hati sanubari kita. Letak dia tu mesti betul.
Kalau makhluk yang sepatutnya kedudukan besar, kita tak letak apa-apa kedudukan dalam hati, nak mati apa? Itu kot bahasanya. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni tak ada siapa nak boleh banding Allah Ta'ala, jauh sangat. Bahkan kalau kita punya pengajian usul dalam bab tauhid ni, Allah Ta'ala ni dengan kita macam mana? Allah wujud tu pertama sekali kita belajar ilmu akidah lah. Sifat 20 rukun besar sekali belajar Allah Ta'ala wujud lah. Mustahil tiada. Kalau Allah wujud, itu sifat Allah Ta'ala khas dia punya tu, hakiki wujud dia pula yang kidam, wujud dia pula yang baqa', wujud dia pula yang tak hajat pada sesuatu, wujud dia wujud sedia, dan wujud yang tak hajat pada apa-apa, bahkan dia sedia wujud. Tiada yang macam ni melainkan Allah. Selain Allah Ta'ala tak ada nak banding dengan dia. Macam bayar, tak ada nak banding dengan Allah Ta'ala ni. Macam apa? Mana ada selain pada Allah Ta'ala yang memang wujud, sedia wujud? Mana ada? Jadi kalau Allah wujud, makhluk ni dia sifat opposite daripada Allah Ta'ala. Apa? Allah ada, makhluk. Asal usul makhluk apa? Asal usul makhluk tak ada. Jadi mana ada banding Allah Ta'ala dengan kita? Pasal kita asal usul tak ada. Ni kita nak banding Allah Ta'ala, kalau asal usul kita daripada mak kita, itu masih makhluk. Makhluk, semua makhluk ni asal tak ada. Itu asal usul kita. Allah asal usul dia ada, sedia. Jauhnya kan. Mana nak banding? Bukan banding, opposite. Allah wujud, kita adam. Allah sedia, kita baru. Allah baqa', kita fana. Allah tak hajat pada sesuatu, kita berhajat segala sesuatu. Bahkan berhajat segala sesuatu atas jalan sabab, berhajat pada makan, minum, bernafas, anak, isteri, tempat tinggal, kenderaan, petrol, matahari, bulan, bintang, semua kita berhajat. Walaupun sekecil-kecil hajat kan, kumbang, lalat, serangga, virus pun kita berhajat kan. Tak ada virus, tak ada benda reput, sampah melonggok dalam dunia kan, penuh tai dalam dunia. Berhajat belaka. Tapi jangan tak tahu, berhajat ni semua kedudukan dia makhluk. Allah sebenarnya yang menyusun semua hajat tu selesai kat kita. Jadi mana ada banding Allah Ta'ala dengan makhluk kan? Pasal nampak makhluk tunai hajat, makhluk mana boleh tunai hajat? Allah yang tunai segala hajat kita. Lalu ke makhluk yang bagi cahaya ke kita, Allah bukan matahari. Lalu ke matahari yang bagi kita hidup atas muka bumi ni, Allah bagi hidup. Lalu ke mak ayah kita lahir, lalu kot makan minum, makan, lalu kot jantung kita untuk degupan jantung, lalu kot oksigen untuk pernafasan, lalu kot air untuk minuman, lalu kot ubatan untuk lalu kot herba-herba apa ni untuk ubatan. Semua tu makhluk. Semua letak tu tempat makhluk. Tak ada banding dengan Allah Ta'ala, pasal Allah yang khalik makhluk. Tak ada banding. Tak ada. Allah hidup yang kidam, sedia hidup. Bila Allah hidup, mana ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala yang hidup? Mana ada? Makhluk asal semua. Tak ada yang kata hidup. Tak ada pun. Zat makhluk tak ada. Lepas tu bila zat makhluk ada, Allah yang bagi kita hidup. Jadi kita asal usul mati. Allah asal hidup, asal usul dia, asal dia hidup. Huwal hayyu, dia saja hidup. Kita ni mati. Ni hidup. Allah hidup aku, alhamdulillah. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Tidak tak kenal dah. Kalau bodoh kita dah Allah hidup cara yang layak dengan Allah, kita hidup dengan cara hidup yang kita. Bahkan kita rasa kita hidup tak ada hati pun Allah Ta'ala. Kita hidup ni pasal ada makan minum, tentu kita hidup. Kita hidup ni pasal ada oksigen, satu kita hidup. Pasal duk makan ubat lagi ni, satu boleh hidup. Rosak akidah kita. Hancur akidah kita. Tak kenal Allah Ta'ala langsung. Sedangkan semua tu datang daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya ambil makhluk ni, ingat kita kepada Allah Ta'ala yang jadikan semua makhluk ni. Makannya ubat, Allah jadikan ubat ni. Dia jadikan penyakit, dia jadikan balik ubat ni. Semua tu terjalan untuk fikir yang aku ni lemah. Ubat ni pun lemah.
masing-masing perlu antara satu sama lain. Yang memang tak perlu pada apa-apa ni Allah aja. Aku ni perlu macam-macam, ubat pun perlu kita pun perlu ubat. Macam mana ubat perlu kita? Kalau kita tak olah ubat tu, tak jadi ubat. Dia masih dalam rupa asal dia, kita olah dia macam ni. Nasi kita tak masak, tak jadi nasi. Kena olah nasi. Tapi kita tak makan nasi, masalah juga. Jadi kita ajak dia ajak kita. Semua makhluk kedudukan dia berhajat. Allah, mana ada banding dengan makhluk berhajat. Allah dia qadil hajat. Itu kata tak ada banding. Allah Taala tu fala tadribu lillahil amsal. Tak ada banding. Yakni jangan kamu jadikan bagi Allah Taala itu yang sebanding dan yang menyerupai. Tak ada langsung nak serupa. Bahkan kita pernah belajar dulu, Allah Taala ni jangan kata nak serupa dengan dia. Nak serupa macam nak serupa pun tak ada. Pasal sebut dalam Quran laisa kamitslihi syai'. Tak ada seumpama dia. Allah Taala ni jangan kata nak serupa dengan dia, nak serupa macam nak serupa dia tak ada. Allah makhluk. Tak ada antara tengah-tengah tu, tak ada. Jadi makhluk memang opposite dengan Allah Taala. Apa? Totally opposite. Opposite macam mana? Allah wujud, makhluk asal tak wujud. Mana nak letak kita ni? Ni boleh wujud. Allah yang limpah kurnia dia bagi kita wujud. Mana nak letak? Jadi mana duk menengah antara seumpama antara mana ada umpama tu kata mana ada misil pada Allah Taala. Maka Allah Taala ni bukan kata ada misil, nak ada misli kat dia, seumpama pun tak ada. Kalau kita kata Perdana Menteri, Perdana Menteri macam ni baguslah, tak ada yang macam Perdana Menteri ni. Ayat sempurna lagi macam mana? Jangan kata nak serupa macam Perdana Menteri ni. Nak Perdana Menteri macam Perdana Menteri ni pun tak ada. Itu ayat nak menunjukkan double punya penafian. Kalau kita kata isteri kita lah misalnya meninggal, tak ada siapa lah nak ganti. Kita cakap mak kita dengan anak-anak kita, tak ada siapa lah nak ganti mak kau. Jangan kata nak ganti macam mak kau tu. Nak macam mak kau tu pun tak ada. Ada nak semacam mak kau tu pun tak ada. Macam mak kau tu lagi lah tak ada. Nak macam mak kau tu pun tak ada. Boleh faham bahasa tu? Allah Ta'ala ni jangan kata nak seumpama dia, nak seumpama macam seumpama dia pun tak ada. Tu laisa kamitslihi syai'. Tu bahasa Quran dalam kan. Yang macam mana nak faham tak ada misil Allah Ta'ala? Mana ada misil langsung? Allah sifat sempurna ni semua kat dia, makhluk semua opposite dia. Opposite kan. Yang ni formula asas ulama kita ajar, mengenal ataupun buat dua perbandingan, banding beza Allah makhluk. Apa perbandingan dia? Makhluk adalah opposite daripada Allah. Jadi yang sempurna ni siapa? Yang sempurna ni Allah, zat, sifat, perbuatan. Sempurna ni siapa? Allah. Pemilikan, zat, sifat, perbuatan, milik Allah aja. Semua. Makhluk ni mana ada zat, sifat, perbuatan, pemilikan. Mana ada apa-apa. Kita ada milik sebab ada kederat. Satu boleh ada pemilikan, satu ada kederat pasal ada sifat. Ada sifat pasal duduk di zat. Ni batang tubuh kita main mana? Allah, zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik kita, semua datang daripada Allah Ta'ala. Mana ada banding langsung? Baik, pasal apa tak ada banding ni dan tak ada yang menyerupai dia? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada ada yang sebanding dan yang menyerupai baginya. Memang tak ada langsung. Kalau istilah Arabnya Allah Ta'ala ni laisa lahu masilun wala syabihun wala nadhirun. Allah Ta'ala ni tak ada bagi dia, untuk bahasa Arab dia tak ada mislu, tak ada syabih, tak ada nadhir. Kalau mislu ni exactly macam Allah Ta'ala. Kalau itu istilah
Allahumma salli wa sallim. Misluan, tak ada misil, tak ada syabih. Syabih ni seakan-akan, syibih. Kalau mislu tu 100% kopi kan, photostat kopi betul-betul kan, tu mislu. Tak ada, memang tak ada tu. Betul. Kalau mislu ni seakan-akan 50, 60, 70% seakan-akan, tak ada. Bahkan kalau nazir ni kurang dah tu, 1%. Tak ada 1% pun daripada makhluk ni dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Apa? Makhluk tetap makhluk. Allah tak ada. Tu kata nak pergi faham bahasa tak ada tu. Tak ada. Tak boleh letak makhluk ni satu kedudukan apa pun nak banding dengan Allah Ta'ala. Makhluk ni tak duduk makam apa pun dengan Allah Ta'ala. Makhluk ni atas kata Allah mulia, makhluk ni hina. Mulia siapa? Allah yang bagi kemuliaan. Makhluk ni tak ada. Ni ada ni. Allah ni ada kita. Satu tak ada langsung. Istilah nazir dan syabih. Satu kalau saya sebut contoh perkataan ada je, kita duk rasa aku ada. Sehingga tak rasa Allah lah yang memang ada. Maksudnya kita ni teruk bab akidah ni. Pasal kita duk rasa selain pada Allah Ta'ala, yang ni lah kedudukan ada. Allah ni macam nak banding Allah ke makhluk pula kan. Makhluk ada, betul cuba nak faham ke Allah Ta'ala daripada makhluk yang ada ni, sedangkan makhluk ni Allah yang bagi ada. Dengan adanya makhluk nak faham kepada Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala, tak kena. Dengar saya sebut tak kena tu dah mana. Pasal kita punya cara faham tu daripada makhluk, kita cuba nak faham ke Allah Ta'ala dengan konsep macam tu. Kita ada macam ni, nak faham Allah Ta'ala ada macam ni. Tak kena. Makhluk ni tak ada. Ni ada ni Allah bagi ada. Betul. Macam tu. Faham dia tu. Baik, jadi maka bukanlah zatnya itu menyerupai zat-zat yang lain. Tak ada. Satu, kalau dalam ayat Quran khas memang kita duk bicara pun, kitab ni tentulah. Tak mana ada sebut wasna'il fulka bi a'yunina yadullah fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika. Ambil hujung tu, wajhu, muka. Terjemah muka, Allah ada muka. Subhanallah. Muka ni khas juzuk makhluk. Kita faham, nak faham muka kita, muka Allah, Allah ada muka yang layak. Itu istilahnya, apa kita faham muka, kita cuba nak memahamkan muka yang ada kat kita, dengan tu kita nak faham muka Allah Ta'ala. Tak betul itu. Pasal kita mensabitkan muka kita, lepas tu nak memaham muka Allah Ta'ala. Tak betul. Ulama kita ajar apa? Muka ni juzuk dan anggota Allah Ta'ala. Kita belajar berakidah, mustahil berjuzuk beranggota. Macam mana hakikat dia, tak boleh kita ada daya upaya. Tak ada keupayaan kita memahami dan mengenali zat dia. Macam mana rupa? Subhanallah. Mustahil pada dia muka. Betul dalam Quran wa yabqa wajhu, mesti ada makna muka yang selayaknya. Betul lah akidah. Untuk guru kita ajar macam tu akidah. Pasal tak boleh nak buat misil, tak boleh buat banding. Muka, dia orang kata ni sifat Allah Ta'ala. Muka bukan sifat, muka juzuk Allah Ta'ala. Dia ada, bukan ada dia perlu dengan muka. Dia ada kuasa, bukan perlu ada kuasa dia dengan tangan. Dia melihat, dia bukan perlu melihat dia dengan mata, kan? Dia mendengar, bukan perlu mendengar dia dengan telinga, kan? Dia boleh buat apa saja kehendak. Dia ada kehendak bukan dengan hati dan perasaan, kan? Dia boleh memutuskan, dia boleh memerintahkan satu. Dia memerintah bukan perlu pada perkataan dan percakapan.
Pasal yang perlu pada perantara ni makhluk Allah subhanallah, laisa kamitslihi syai'. Kaedah ulama, ma tasawwara bi balik wallahu ala khilafi dzalik. Apa saja yang tergambar, terlintas dalam fikiran kita, Allah Ta'ala menyalahi daripada apa yang demikian tu. Jadi maka bukanlah zatnya itu menyerupai zat yang lain. Satu, bukan kaedah faham kita mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ada sebut muka Allah, muka yang layak. Kita faham muka. Nah itu faham Allah Ta'ala ada muka juga. Itu istilahnya ada misil, ada banding, ada nazir, ada seumpama. Misal kita ada muka, Allah ada muka, ada nazir, ada banding, ada misil. Walaupun ada muka yang layak. Bila ada muka yang layak, maksudnya mensabitkan ada banding dengan muka kita. Pasal kita ada muka, Allah ada muka. Itu istilahnya membandingkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini faham perkataan banding tu. Itu istilahnya ada nazir tu, ada syabih. Kaedah kita ahli sunnah macam mana? Wa yabqa wajhu, ada wajhu. Sabit dalam Quran. Terjemah sedia maklum. Apa maksud subhanallah dengan pada makna muka? Pasal bukan maksud dia muka, mesti ada makna. Apa makna? Satu prinsip kita belajar dengan Allah Ta'ala ni, di atas ma tasawwara bi balik wallahu ala khilafi dzalik. Subhanallah, tanzih Allah Ta'ala daripada apa-apa makna makhluk. Baru istilahnya tepat dengan laisa kamitslihi syai'. Oh betul. Kalau kata ada muka yang layak, masih mensabitkan muka. Allah ada muka, kita ada muka. Oh tak betul. Allah ada tangan, kita ada tangan. Allah ada tangan, kita ada tangan kita. Allah ada tangan-tangan dia yang layak dengan dia. Ada misil. Tu istilahnya ada misil. Itu istilahnya ada banding. Itu istilahnya ada syabih. Itu istilahnya ada nazir. Salah, tak betul. Bukan macam tu. Untuk Allah subhanallah. Subhanallah. Kaedah Allah Ta'ala ni tanzih dulu. Subhanallah. Subhanallah. Untuk kita ada tangan. Kalau dalam Quran sebut tangan, mesti ada makna tangan. Tapi bukan tangan. Bukan tangan. Itu. Bukan makna terjemahan tangan. Yang ada nazir, ada misil, ada syabih. Subhanallah. Kalau ada tangan yang layak sekalipun, ada tangan tu maksudnya ada nazir lah. Walaupun kata tangan yang selayaknya, ada nazir lah tangan. Kalau ada kata tangan Allah Ta'ala tak serupa dengan tangan kita, tangan saya tak serupa dengan tangan tuan-tuan. Cop jari saya tak serupa dengan cop jari tuan-tuan. Tak cari try nak. Saya bagi saya punya kad, tuan-tuan pergi dulu. Pergi masuk bank. Boleh ambil apa dalam tu. Maksudnya tak ada nazir saya punya tangan ni, tuan-tuan. Misil jauh sekali. Nazir tak ada. Tangan saya pun tak ada misil dengan nazir. Tapi masih tangan. Jadi Allah Ta'ala walaupun kata tangan yang layak dengan dia, maksudnya memisil dan menazirkan tangan dia dengan kita. Satu ulama kita bukan ajar macam tu. Kaedah memahamkan ayat-ayat mutasyabihat tu. Kaedah mutasyabihat ni macam mana? Sabit perkataan dalam Quran, mesti ayat Quran wajib beriman. Kalau makna dengan makna syabih nazir, akan menyalahi faham laisa kamitslihi syai'. Akan menyalahi faham ni ayat Quran ni, fala tadribu lillahil amsal. Menyalahi dengan kita belajar dulu walillahil masalul a'la. Dia akan menyalahi akan makna Allah Ta'ala ni berjuzuk berangkota. Oh salah. Dia akan menafikan makna ahad, makna wahid, menafikan makna ahadiyah dan wahidiyah pada Allah Ta'ala. Salah fahamnya tu. Itu apa dia? Kalau sebut yadu tu, kalau terjemah tu tangan, memang terjemah tangan. Apa makna dia? Mesti ada makna tangan yang layak. Bukan tangan yang layak. Bukan. Tak ada syabih, tak ada nazir, tak ada misil. Subhanallah. Fala tadribu lillahil amsal. Yang ni pun pelajaran ni ramai orang gagal pelajaran ni. Jangan kata orang awam, tuan dengar elok ya sakit. Ustaz pun gagal faham ni. Tambah ustaz yang dia mau duk zikir ya wahab tu lah. Tak faham sudah pun dia. Ustaz tu. Bayang kata ustaz biasa, Maulana dia pun tak faham. Tu masalah. Tuan tak faham Maulana mana tu tanya lain.
Dan tiadalah sifat-sifat Allah Ta'ala itu menyerupai sifat-sifat yang lain. Tuan kena faham takrif sifat tu. Sifat ni ialah maqama bizzat. Muka bukan sifat, muka juzuk. Tangan juzuk, mata juzuk, dia anggota. Istilahnya a'dha, dia apa bahasa Inggeris? Muka, tangan, kaki bahasa Inggeris panggil apa? Lupa lah. Allah SWT. Anggota apa bahasa Inggeris? Tak boleh share ada orang. Nak faham sifat Allah Ta'ala, ada sifat. Sifat bukan anggota. Kalau ada muka, maksudnya sabitkan juzuk anggota. Kalau ada tangan, bukan sifat. Yang ni saya ngaji tutup guru, yang ni dia dah bedai dah puak ya wahab tu. Duk faham akidah tauhid asma wa sifat. Kata muka sifat Allah Ta'ala. Muka bukan sifat Allah Ta'ala. Muka bukan sifat. Kau tak faham takrif sifat. Muka bukan sifat, tangan bukan sifat, mata bukan sifat, betih bukan sifat. Subhanallah, itu bukan sifat. Itu bukan sifat. Sifat ni sifat dengar. Dengar sifat. Sifat dengar, bukan mendengar. Mendengar, perbuatan dengar tu perbuatan. Sifat dengar, kebolehan dengar tu, idrak tu, tu adalah sifat. Itu adalah sifat. Jadi sifat Allah Ta'ala ni tiada yang menyerupai sifat-sifat yang lain. Satu atas kita belajar ilmu balaghah pun Quran sebut macam mana? Huwal hayyul qayyum. He's the only one that life. Huwal hayyu tu, ya hayyu, huwal hayyu, the one and only that life. Allah. Bila Allah life, makhluk, prinsip ulama je sebut lah, kita opposite. Kita apa? Opposite daripada alive. Apa? Kita dead. Dead pun sifat. Yang ada life, dead ni kat zat kita. Bila kita dead, boleh ada life ni pasal apa? Allah yang make us alive. The only one who is alive, Allah. The life that we can see at us, and especially me, kan, the life that I can see at myself is not mine, it's yours. You give me life, then I alive. The only alive is you. Huwal hayyu, antal hayyu. Engkau saja Tuhan yang hidup. Quran sebut macam mana? Innaka mayitun. Ayat Quran tu turunkan Nabi Muhammad, Rasulullah masih hidup lagi. Rasulullah kata apa? Innaka mayitun. Kamu ni mayat. Kamu ni mayat. Mayat apa? Rasulullah duk hidup. Kata ulama-ulama zahir, kata Rasulullah mayat tu akan jadi mayat. Ayat tu innaka mayitun, jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, innaka satamutu. Innaka tamutu, kamu akan mati. Itu baru jumlah fi'liyah, kamu akan mati. Quran sebut innaka mayitun, jumlah ismiyah. Ayat khabariyah. Apa maksudnya? Kamu mayat. Sedangkan Rasulullah masih hidup. Apa maksud? Maksudnya memang Rasulullah kedudukannya mayat. Kalau kedudukan Rasulullah mayat, kita lagi mulia pada Rasulullah ke? Kalau Rasulullah pun kedudukan innaka mayitun, umumnya semua makhluk ni mayat. Kalau yang hidup sekalipun, tu hidup ni macam mana? Allah yang bagi kita hayat, dengan tu sebab kita boleh hidup. Satu, sifat Allah Ta'ala. Tak ada sifat Allah Ta'ala yang ada makhluk menyerupai sifat dia. Satu, makhluk ni apa? Dia sebenarnya bukan menyerupai sifat Allah Ta'ala. Makhluk ni adalah menzahirkan Allah bersifat dengan sifat hayat. Contoh saya sebut hidup lah. Kita hidup ni menzahirkan Allah hidup, mendalilkan Allah yang menghidupkan kita ni, dia hidup. Kita tak hidup dan sedar sebenarnya memang kita dulu mati, akan mati. Hidup kita ni semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kita hidup. Hidup kita bukan hidup Allah Ta'ala lain. Yang memang hidup Allah kita ni, sifat yang ada kat kita adalah opposite pada Allah Ta'ala. Macam mana nak faham? Macam mana nak faham tu?
Pasal tak ada banding sifat Allah Ta'ala. Kalau kata hidup kita, hidup Allah Ta'ala, hidup yang layak dengan dia. Maksudnya ada misil, ada syabih, ada nazir. Allah Ta'ala tak ada misil, tak ada syabih, tak ada nazir dengan dia. Subhanallah. Cuma ayat kita kalau ikut dalam kitab ni, dia berhenti takat tu. Sambung ni tu selalunya zat Allah Ta'ala tiada yang menyerupai yang lain, tiadalah sifat Allah Ta'ala menyerupai sifat yang lain. Sambungan dia, tiadalah perbuatan Allah Ta'ala menyerupai perbuatan yang lain. Tak mana perbuatan? Perbuatan ni boleh ada sebab ada kuwah, kan? Sebab ada daya upaya bersatu boleh buat sesuatu. Makhluk ni kita diajar dengan syariat la haula wala quwwah. Kita tak ada quwwah. Yang ada kat kita quwwah yang Allah Ta'ala anugerah bagi kat kita, nampak kita punya quwwah. Tu istilah. Satu, kita diajar prinsip bab perbuatan. Tak ada perbuatan kita, perbuatan Allah Ta'ala menyerupai kita, perbuatan kita menyerupai Allah Ta'ala, dua-dua belah takkan ada penyerupaan syabih misil sama sekali. Bahkan Allah ni wa annal quwwata lillahi jami'an. Quwwah ni milik Allah Ta'ala. Daya upaya ni milik Allah. Ni ada kat kita, ada kat kita ni anugerah Allah bagi kat kita daya. Kita ni asal lemah, tak ada apa-apa pun. La haula wala quwwata. Ungkapan syarak tu kita sebut. Cuma tak belajar tauhid, kita tak boleh mendapat ilmu tauhid, tak faham pun tauhid apa dia. Satu, kita diajar buat hebat kerja lagu mana pun, la haula wala quwwata illa billah. Allah yang beri. Fresh tu, Allah, milik Allah, hak Allah, anugerah Allah. Aku tiada apa insan yang hina. Rabbana zalamna. Tu pun duk rasa aku astagfirullah. Ya Allah, bagi aku tauhid, mentauhid engkau saja. Ada kuwah, aku ni la haula abra'u min hauli wa quwwati. Itu Rasulullah sunnah dia ajar kata apa? Pakai baju pun labistu hadzal saub. Aku pakai akulah. Pasal perbuatan pakai aku. Tapi beri aku pakai ni, dia yang labistu hadzal saubi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dia yang alhamdulillahillazi kasani hadzal sauba. Dia yang bagi aku pakai pakaian ni. Dia yang bagi kederat kepada aku untuk aku boleh pakai pakaian ni. Ittiba'an li Nabi SAW. Rasulullah ajar macam ni. Lifestyle. Jadi agama, ada agama ni, Rasulullah ajar macam ni. Bab perbuatan dia ajar, hadirkan kuwah tu milik Allah. Boleh buat siapa? Daya upaya Allah Ta'ala beri kat kita. Aku ni apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi yang ada kuah Allah saja. Makhluk lemah. Baru jadi hamba, baru ahli tauhid. Itu dua. Tiga, perbuatan. Keempat, milik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Ta'ala saja apa yang ada di langit bumi. Makhluk tak ada milik apa-apa pun. Tak ada milik Allah Ta'ala menyerupai milik makhluk. Tak ada milik makhluk menyerupai milik Allah Ta'ala. Bahkan memang milik hakiki hanya pada Allah Ta'ala. Makhluk tak ada apa-apa milik. Kita hanya pemegang amanah saja. Baru ahli tauhid. Satu Quran sebut dalam bahasa tu, yang Quran ni pendek kan bahasa dia. Memang saya bahasa kita sebut ni pun nak hurai apa? Satu ayat je. Fala tadribu lillahil amsal. Semua nak faham tu. Jadi tak ada amsal kalau Allah Ta'ala tahu mana. Ambil bahasa sikit tadi saya ada sebut, tak ada misil pada Allah Ta'ala, tak ada syabih, tak ada nazir. Yang tu mungkin bahasa tu perlu perincian sikit atau hal. Dan tak ada misil, tak ada nazir, tak ada syabih pada Allah Ta'ala ni dalam bab zat, dalam bab sifat, dalam bab perbuatan, dalam bab pemilikan. Subhanallah. Ya, baru tanzih Allah Ta'ala. Satu bab kenal Tuhan ni, tanzih dulu. Subhanallah. Tanzih, apa terfikir dalam kepala otak kita, apa-apa kekurangan pada Allah Ta'ala, mustahil. Tanzih. Allah ni layak sempurna. Jangan ada rasa sempurna pada makhluk sama sekali.
Satu, selagi kita tak boleh rasa aku tak sempurna dari sudut zat, sifat, perbuatan, pemilikan, selagi tu belum jadi hamba Tuhan, bahkan hamba syaitan. Kasar sikit bahasa ni. Hamba nafsu. Maksudnya apa? Duk rasa aku lah. Tak rasa pemilikan Tuhan, tak ada. Ke atas aku, tak ada. Tak ada pergantungan aku ke Allah Ta'ala, tak ada. Jadi kita bukan hamba Tuhan. Kita hamba nafsu. Dengan syaitan kita tertipu. Satu jadinya tu. Na'udzubillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, banyak minta a'udzubika min hamazatis syayatin. Kena minta. U'idzu nafsi billahil aliyil azim. U'idzu nafsi billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina. Minta lindung daripada nafsu kita yang buruk ni, minta lindung daripada iblis syaitan supaya dapat mentauhidkan Tuhan. InsyaAllah. Adapun dalil yang terdiri daripada hadis, dia tak sebut hadis pula. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.